Saya tengah jalan kat Bazar Ramadan nak beli air. Ada satu pakcik ni, dia meniagai kelapa. Tahan saya, Nas kenyang kan? Cakap, Kau tunggu jap. Dia pergi belakang, dia ambil 2 biji air kelapa. Dia kata, nah, ni untuk kau, Nas. Saya cakap, bang jangan, abang berniaga, jangan bagi saya boleh bayar. Tak apa, ambil. Jangan macam tu bang, tak apa ambil. Bang, saya tak sempat cakap kan bang, saya dia terus peluk saya, pak. Peluk tu macam dah kenal lama. Cakap, bang kenapa bang, abang okey peluk kan? Tu dia cakap, Nas, aku pernah bankrupt setahun yang lepas, dan aku hampir depressed, dan aku hampir give up. Tapi sebabkan video kau lalu kat FB aku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Bincang, podcast yang memberi inspirasi, kisah-kisah menarik dan kehidupan orang-orang yang terkenal, ternama, orang-orang yang memiliki kisah-kisah hebat dalam hidup mereka. Betul tak? Okay, minta maaf, kita mungkin agak sedikit sibuk, so beberapa episod mungkin ada delay. Sebenarnya kalau ikut perancangan kita nak release seminggu sekali, tuan. Betul, tapi Kokom pun sibuk dengan Pak Mat itu kan berlakon. Ya, betul. Sampai hati tak panggil saya. So hari ni siapa Kom kita bawakan? Hari ni kita ada satu influencer yang sangat popular di Instagram dan juga TikTok. Sangat-sangat popular. Benar. Dengan berjuta followers. Dia suka buat filem-filem pendek lah. Filem-filem pendek yang straight to the point. Bagi terus kan? Dia bagi terus. Dia tak ada cerita berjela-jela. Dia tak ada. Saya rasa ramai tahu sebenarnya. Siapakah dia? Abang Nas Kenyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nas Kenyang, selamat datang ke studio kami yang tak seberapa ni. Macam selamat tu. datang ke Bincang. Terima kasih jemput. Terima kasih datang. Bukan terima kasih jemput. Kita yang terima kasih ni. Kita pun terima kasih kat datang. Dia datang jauh. Dari saya pun bukan? Dari Setapak. Oh, Setapak. Tak jauh lah, Setapak je lah. Setapak je. Boleh sebut boleh. Boleh. Macam tak sebut. Orang tak boleh nak cari. Orang tak boleh nak cari. Jangan risau. Abang Nas, okay, boleh tak share dengan kita orang ni sedikit sebanyak tentang Abang Nas Kenyang? Kenapa Nas Kenyang? Lepas tu tak silap ada Nas Lapar pula. Nas Hungry kan? Mana datang nama tu sebenarnya? Idea tu kan? Okay, nama Nas Kenyang tu actually dah pakai selama, tak silap saya lah 7-8 tahun. Kenapa letak nama Kenyang? Sebab kalau kita tengok dulu punya content creator, kan ada, saya bagi contoh lah macam ada KO Propaganda. Betul. Ada Lokman Podolski. Betul. Shazzy Nash dan lain-lain lah. Yeah. So even Kokom pun pakai nama Kokom. So betul. ada nickname. So saya teringin nak ada nickname juga. So kenapa saya pilih Kenyang? Sebab saya perasan yang lain semua pakai nickname bahasa orang putih. Tak ada lagi pakai nickname Melayu. So saya pakai Kenyang lah. Kenapa Kenyang? Okay, waktu dulu saya gemuk, sekarang pun gemuk. Kan maksudnya biasa je. Dulu lagi berisik daripada sekarang lah. So kita letak nama Kenyang tu sebab takkan saya nak letak Nas Tembam. Okay, letak ngam. Plus dulu saya kerinting. So saya nak letak Nas kerinting awalnya, tapi saya dah jenis fikir ke depan. Bagus ni. Katalah tak adalah kata dah tahu sampai tahap sekarang. Cuma masa tu saya fikir kalau lah nama naik, takkanlah orang tegur nanti Nas kerinting. So saya fikir apa yang simbolik dengan ketembaman, kegemukan. Okay, kenapa kita gemuk? Sebab kita makan. Kenapa kita makan? Sebab kita kenyang. So letaklah nama Nas Kenyang. Melekat sampai hari ni. Dia ada sebab. Sebab kedua adalah kalau dulu zaman sekolah, kalau lepak, orang lain semua order makan, saya seorang je order air. So member akan tanya macam, Nas tak order makan ke? Dah kenyang sebab dah makan kat rumah. Sebenarnya saya jimat duit, takkan letak Nas jimat. Saya letak nama Nas Kenyang macam tu lah. Yang pasal Nas Lapar tu pula, tu sebenarnya untuk TikTok ada 2 akaun, Nas Kenyang dengan Nas Lapar, untuk bezakan akaun pertama dengan akaun kedua. Sebab akaun kedua tu khas untuk live streaming sahaja. Boleh tak share sedikit perjalanan permulaan jadi content creator macam mana? Macam mana tiba-tiba rasa macam saya rasa nak buat IG lah. Dan IG ni tuan, bukan mudah nak dapatkan follower banyak tau. Saya buat video yang berjuta views tu pun baru naik daripada 199,000 follower kepada 207,000 follower saja. So, baru naik 8,000. Kau naik lebih sikit lah. Saya naik dalam 1,000 lebih je. Tapi dia boleh capai 1 juta lebih tu. Itu yang saya pelik tu. Kita cerita pasal follower dulu. Saya pernah buat 115,000 follower dalam masa 3 tahun. Jadi tak tahu cerita ni ramai tahu ke tak. Okay, dalam masa 3 tahun saya dapat kumpul 115,000 follower, and then kena hack. Kena hack. Okay, kena hack. So bila dah kena hack, kita kena start balik daripada zero tu. So the start balik daripada zero tu, saya dapat 1 juta follower dalam masa 9 bulan saja. Wow.
So benda tu saya boleh kata ya kuasa Tuhan, ada rezeki Allah nak bagi. Mungkin Allah uji masa kena hack tu, dia nak tengok okay, budak ni kalau aku bagi sini kau bangkit ke, kau ni macam tu. Faham? Sekali dia bagi lagi baik Woi, macam-macam yang jadi sepanjang 9 bulan tu. Saya dipertemukan dengan artis-artis yang hebat. Dipertemukan tu bukannya saya jumpa, artis tu yang willing untuk DM saya untuk jom jumpa. Saya macam 3 tahun yang kena hack tu tak ada siapa pun yang ni yang macam tunggulah juga kan. So bila dah akaun baru ni, tiba-tiba macam Abang Saiful Apek, Along Cham, and then Syahrul Shiro, and yang ajar saya angle-angle kamera pun Abang Saiful Apek lah. Oh seriously? Itu dia DM saya dekat saya tak ingat aplikasi IG ke Twitter, saya tak ingat, tapi dia kata, "Salam Nas, abang nak turun Pontian ni, awak kat JB ke?" Macam tu. Saya kata, kat JB bang, kenapa? Boleh kita jumpa? Saya time tu shaking Saya macam otai kot. Saya legend macam saya macam gila lah. Abang ni nak jumpa aku, sepatutnya aku yang kena jumpa dia, tapi dia nak jumpa. Dia kata datang Pontian jumpa bla bla. Saya tak fikir panjang. Tarikh kejadian tu saya terus pergi Pontian. Saya cari dia. Saya cari. Tapi time tu tak ada terus jumpa. Sampai je kat event tu dia nak kena layan fans dia lah. Dia layan fans dia apa semua. Sampai lah habis dia punya show, baru nak kita makan, baru dia panggil lah. PA dia datang, macam Nas, abang saya Fabrik panggil. So saya ingatkan datang tu just untuk teman dia makan je. Betapa happy dan bangganya saya pada ketika itu. Abang Saiful Apek boleh macam, tak silap saya ada satu kursi kosong, dia macam bagi dia duduk sebelah. Saya expect saya datang tu duduk ujung-ujung je, just dapat tengok borak gitu je. Dia suruh saya duduk sebelah, dan dia suruh saya bawa buku dengan pen. So, saya bawa buku dengan pen, saya buka depan menang. Ya bang, ni buku dengan pen. Okay, mana buku dengan pen sini? Okay, abang tengok video kau ni. Okay, angle kau, kalau ada orang ni menghadap sini, kau janganlah orang yang berlawanan tu pun menghadap sini. Kau berlawan kan dia. Ni kita panggil. Dia ajarlah saya macam-macam tik. Ada zigzag lah, ada gitu. Ada bahu kanan, bahu kiri macam tu lah. So daripada situ saya belajar. Bila dia dah ajar semua tu, saya tengok balik video saya lepas. Ya Allah. Betul. Semua angle saya kalau yang ni menghadap kiri, yang orang tu pun menghadap kiri. So mata sama. Level sama. Kan patutnya kita silang kan. Ya betul. Tu saya macam banyaknya salah. Dia kata okay, betul kan. So lepas saya dah betulkan, alhamdulillah video jadi lagi proper semua. Dan yang bahagian angle Abang Saiful Apek lah. Ilmu manfaat. Lepas tu apa lagi dia cakap? Nak jadi influencer ataupun nak jadi artis ke apa benda, kena tahu apa yang kita nak sebarkan. Jangan sebarkan benda-benda yang salah, sebarkan benda yang baik. Angle kamera kena jaga, quality kena jaga, dia pesan. Dia banyak tegur bahagian teknikal je lah. Tapi Abang Saiful Apek ni memang terkenal dengan dia punya kepribadian yang bagus lah. Orang cakap banyak. Dia legend. Ayat-ayat dia pun saya suka kat. Dia pun suka kat main kian-kian, main motivasi, saya suka. Ya betul. Apa perasaan? Improve Saya terharu dan terkejut sebab Malaysia ada berjuta orang, dan saya yang terpilih pada ketika itu untuk yang dia nak jumpa, semata nak betulkan angle saya je. Masya Allah. Kalau fikir secara logik, benda tu boleh je cakap kat DM macam Nas, tukar angle ni, kalau mata kiri boleh cakap, tapi dia nak jumpa je. Sebab masa tu saya bawa watak yang saya kata adalah nenek ke benda tu. So mungkin Abang Saiful Apek terhibur dengan video-video macam tu. So that time dia follow saya. Tapi tak DM lagi, just follow, dia like, dia komen. Saya pun macam okay lah, Abang Saiful Apek follow, komen, alhamdulillah. Borak tiba-tiba dia kata okay, abang di event ni kat Pontian, kat JB. Awak kat mana? Saya kata kat JB. So dia datang jumpa just untuk tegur angle je. Tapi walaupun just untuk tegur angle, pada saya tu satu momen yang mahal dan emas. Dia macam, sebab saya duduk sebelah dia. Kalau saya duduk depan macam ni, dia feeling dia lain tau. Ni dia kata Mes ni duduk sebelah. Dia macam member. Dia macam lain. Saya ingatkan borak jauh, tapi sumpah saya tak expect kena duduk sebelah. Dia makan sambil borak tu, saya macam aku duduk sebelah Abang Saiful Apek. Sumpah. Padahal dulu masa kecil kita tengok channel dia lebar. Ya betul. Satu pelawak yang saya rasa mungkin kita takkan dapat jumpa lagi lah zaman sekarang, yang boleh even sekarang pun masih relevan lagi, walaupun ada ura-ura kata dah tak relevan. Saya rasa dia orang ni ada dia punya aura dan juga kelebihan tersendiri yang tak ada pada orang lain tau. Filem-filem dia pun banyak pengisian apa benda semua. Boleh kata macam zaman-zaman P. Ramlee punya, faham tak? Faham. Dia punya legend tu tahap macam tu tau. Betul. Dia punya filem orang boleh ingat. Betul. Itu rare tu. Saya tak pernah lagi artis panggil ajak jumpa, duduk sebelah, dia bagi tahu kau kena macam ni. Tuhan memudahkanlah perjumpaan tu. So saya macam fikir tu keberkatan aku, sebab saya pilih untuk teruskan. Kalau saya give up waktu tu, saya tak dapat apa yang saya ada sekarang. Saya tak katalah sekarang dah berjaya, belum berjaya lagi, cuma tak sampai tahap sekarang. Macam tu. Tapi ada tak rasa nak give up masa tu? Bila dah kena hack kan? 100,000 ni 3 tahun. Penat buat tu. Saya duduk rumah tak silap dekat 2 minggu 3 minggu tu. Murung. Memang tahap murung yang depress kau. Sampai ayah saya pun ada cakap macam sabarlah Nas, baru hilang akaun IG, bukan hilang isteri, bukan hilang anak. Pedoman ke. Bukan hilang tu kan. So kita pun macam betul juga tu. So alhamdulillah dikelilingi orang-orang yang baik-baik, macam Afat tu semua, dikelilingi orang baik-baik. Dia kata
cuba balik slow-slow, kayuh balik slow-slow. Tapi kita ni yalah dah 3 tahun. Masa tu kan 3 tahun buat. So fikir balik macam, kalau aku buat balik ni, adakah sama dia punya flavor dia tu, dia punya engagement dia tu, semua tu sama tak? Dan yang buat saya, kenapa saya meneruskan lagi konten adalah pelakon Along Cham. Ada nak sempit kenal Along Cham. Okay, saya jumpa dia dekat Johor Bahru. Dia cakap dengan saya, masa tu saya give up, jujur lah. Time tu saya give up. So saya kata dia, tahu abang macam dah tak payah nak buat video ni. Masa tu saya tak ingat saya dah start belum buat video motivasi. Saya rasa macam dah, tapi macam dah nak give up. So Along Cham cakap macam ni, Nas, kau buat video ni kau dapat pahala. Saya cakap, pahala apa bang? Bukan buat video agama ke, ngaji ke apa. Kau bayangkan orang tengah kerja kat office kena marah dengan bos, ada yang bergaduh laki bini, ada yang bergaduh dengan adik-beradik, ada yang bergaduh dengan keluarga kat kampung, tengah stres ni, tiba-tiba lalu video kau, diorang terhibur. So dendam ataupun marah dalam hati diorang tu kan lega sikit. Kau dah dapat satu pahala. Video kau ada berapa ramai view? Average time tu 400,000, 500,000 kat IG kan, cakap kan 400,000, 500,000. Satu kepala kau dah hiburkan, kau dapat satu pahala. Kalau view kau ada 500,000, berapa pahala kau dapat? Saya terus macam, oh, segitu pun boleh buat pahala Saya macam, oh ya. Itu satu video dah. Kalau dalam sebulan tu kau post 10 video, berapa banyak pahala kau dapat? So saya terus fikir macam, yelah, kita sedar diri kita pendosa, dosa banyak. Saya cakap dengan diri saya, yelah, apa lagi kebaikan yang aku boleh buat yelah dengan cara ni. So saya teruskan sampai sekarang. Benda tu yang buat saya pegang sampai sekarang. So kita bangkit balik, kita buat slow-slow. Video keberapa saya start balik video, contohlah ada 4 video baru masa tu untuk akaun baru. Betul. Video keempat tu yang dah terus letup 1 juta. Konten tu pasal motivasi lah. Asalnya saya tak buat konten motivasi ataupun deep quotes macam ni. Betul. Kan. Dulu saya main lawak-lawak. Saya jadi nenek, saya jadi emak, buat lawak-lawak bodoh macam tu, buat gelak-gelak. So bila dah kena hack tu, saya buat video motivasi. Sebenarnya video motivasi pertama tu untuk pesan diri saya, sebab saya dah alami benda tu. So saya buat video pertama tu letup 1 juta. So saya fikir, kenapa orang suka video macam ni? Sedangkan video lawak dulu pun tak pernah jejak juta, 500,000, 400,000 view macam tu kan. So bila dah buat tu cakap, cakap ambil buah, kita teruskan. So kita orang teruskan lagi video kedua, motivasi. Sedar tak sedar dalam 9 bulan tu penuh video motivasi, jejak 1 juta follower. So saya cakap sini, maknanya Tuhan ni aturkan aku untuk buat video bahagian motivasi lah, bukan konten yang lebih berilmiah. Berilmiah. Dapat wave tu saya sebenarnya bukan tak minat konten macam tu, minat, cuma kena tak kena macam tak kena dengan muka. Sebab saya sebenarnya jujur cakap, saya suka melawak. Saya lagi suka melawak, tapi kita tak ada bakat dalam melawak. Kita kalau buat gelak pun, kalau buat lawak pun kita gelak sendiri. So macam boleh ke tak tu kita cuba buat motivasi. Alhamdulillah Allah mudahkan benda tu. So macam teruskan je lah. So paling banyak memang datang daripada video yang bergenre motivasi ni lah. Ya, video yang lawak dia slow sikit. Dia still ada view tapi tak kick lah. Dia macam tak, orang tak share sangat macam tu. Sebab lah orang nak dengar motivasi tu. Mungkin orang kan ada kena-mengena dengan hidup dia kan. Orang kan suka video yang relate kan. Betul. Relate kehidupan lah. So sebenarnya tak ada niat pun nak relate dengan hidup orang. Tapi bila kita post, ramai juga rasa macam aku punya. Macam ada geng. Okay, alright. Okay, teruskan kita buat lagi macam tu. Okay, saya ada 2 cerita kat sini. Okay, cerita pertama ni orang awam lah. Saya tengah jalan kat Bazar Ramadan nak beli air. Ada satu pakcik ni, dia meniagai kelapa. Tahan saya, Nas kenyang kan? Cakap, Kau tunggu jap. Dia pergi belakang, dia ambil 2 biji air kelapa. Dia kata, nah, ni untuk kau, Nas. Saya cakap, bang jangan. Abang berniaga, jangan bagi saya boleh bayar. Tak apa, ambil. Jangan macam tu bang, tak apa, ambil. Bang, saya tak sempat cakap kan, bang. Dia terus peluk saya, pak. Peluk tu macam dah kenal lama, peluk, pap. Cakap, bang, kenapa bang? Abang okey peluk kan? So dia cakap, Nas, aku pernah bankrupt setahun yang lepas. Dan aku hampir depressed, dan aku hampir give up. Tapi sebab kan video kau lalu kat dia main FBI, video kau lalu kat FB aku, kau mengubah hidup aku. Dah alhamdulillah, Nas, aku dah buka beberapa cawangan menjual air kelapa saja. So aku tak boleh nak balas dengan apa yang kau buat. Ni aku mahu bagi. Dia bagi saya tak ingat 2 ke 3 biji air kelapa. So benda tu saya appreciate. Tapi yang buat saya terharu, macam saya buat video sebab saya suka berlakon. Saya bukan nak nasihat orang ke, nak suruh orang berubah ikut cakap saya ke, tak, sumpah tak. Saya just nak, now itu saya buat konten untuk kembangkan lagi bakat saya. So orang tahu, Nas boleh buat skrip, itu je. Just nak sampaikan karya seni, sebab saya suka seni. Tapi saya tak tahu sekecil-kecil benda yang kita buat tu mengubah hidup orang, impact kepada orang. Mengubah orang sampai tahap macam tu. So saya cakap, kalau aku mampu boleh ubah hidup orang sampai tahap macam ni, kenapa aku tak teruskan je untuk ubah ramai lagi orang yang mungkin belum tengok video aku macam tu. Itu yang hampir bankrupt dengan dia punya bisnes.
Second thing is budak hampir bunuh diri disebabkan putus tunang. Benda yang sama juga. Dia kata dia cerita dengan saya masa tu dekat. Dia kata aku dah hampir nak bunuh diri sebab aku putus tunang. Tapi sebab lalunya kebetulan video kau nak relate betul-betul 100% dengan apa yang aku tengah rasa sekarang. Terima kasih banyak. Aku tak jadi nak bunuh diri macam tu. Sekali lagi saya terbuka minda macam, oi, so simple-simple benda boleh ubah hidup orang macam okey lah. Tapi apa yang mencetuskan macam, aku rasa aku kena jadi content creator atau kena buat video dah ni. Apa permulaan Abang Nas untuk macam like, aku nak kena start buat video lah ni, macam tu. Awalnya macam mana? Okay, asal cerita dia agak macam tak logik, tapi saya suka berlakon sebenarnya. Okay, saya suka berlakon. And then usia saya berapa tak ingat lah, 17 ke 18 macam tu. Dulu lah. Kita buat konten pakai handphone, rakam dalam kereta macam tu. Nyanyi-nyanyi bodoh-bodoh tu. Lirik kita tukar benda post. Alhamdulillah ada 11 komen dengan dalam 8 like. Untuk permulaan bagus tu. Family member. So 11 kau ingat ke 11 komen. So 11 komen tu semua member sekolah, member belajar tu. Faham. Semua kata kelakar lah nak, bangang lah kau. So saya cakap diorang terhibur benda ni. So lusa buat lagi video sama kat dalam kereta pakai handphone, nyanyi lagi macam tu. Post kelakar lah kau tak ada kerja ke. So saya cakap aku hiburkan orang. Simple content aku hiburkan orang. Macam wow, nice, okay, buat lagi. Sampailah satu tahap follower dah mula meningkat apa semua. Ubah genre lah. Macam okay lah, dah tak nak main macam bodoh-bodoh. Kita try main sketsa pula. Tapi yang masa tu tak ada motivasi, tak ada deep lagi, just main lawak-lawak je. Pun mendapat sambutan Alhamdulillah. Sampailah saya Alhamdulillah follower mungkin makin naik. Dulu zaman IG kan ada page-page besar yang akan share. Sebab betul, IG tak ada FYP. Jadi kita kena solid lah. Betul, mengharapkan orang share. So ada macam page lawak hangit dulu, ada Smash Nation, Malayan Vine, apa macam gitulah. So diorang share. Alhamdulillah dapat sambutan, follow makin naik. So daripada follower naik tu lah, dipertemukan dengan beberapa content creator yang pada ketika itu macam It's Rose Nikotin, Daniel Zamri pada ketika itu, Qbal Harun, and then ada beberapa lah yang saya jumpa. So lepas itu nama-nama terus fly. So dapat pula masa tu orang kata macam paid review lah kan. Kali pertama dapat paid review tu rasa macam wow, dapat duit. Buat video dapat duit. Macam boleh buat duit tu boleh buat duit punya macam okay, teruskan. Tapi dengan duit tu saya tak pakai pun buat berjoli ke apa, tak ada. Betul. Duit tu saya guna untuk minyak, untuk persiapan dah pergi ke KL. So sampai KL shooting balik JB. Sebab kelas masa tu kan. So sampai KL shooting balik JB. So nawaitu saya tu pergi KL untuk shooting je. Sampai KL pagi sampai ke petang tu saya kena pulun at least 4-5 video untuk saya post. So bila dah habis stok video, kita panggil stok video dah habis, kita kena pergi KL balik, buat balik benda sama macam tu. Tapi kenapa KL? Kenapa tak buat kat JB je? Jauh tu. Sebab masa saya buat video kat JB, saya dapat tahu yang content creator semua berasal ramai daripada Kuala Lumpur. And as yang kita tahu pun, pelakon-pelakon semua, artis-artis semua kan memang lubuk diorang kan kat Kuala Lumpur, pusat bandaraya. So macam diorang pun ajak semua kebanyakannya jom collab. Dia tanya mana KL. Even content creator yang dari Melaka ke di mana pun ajak collab, shoot dekat KL. So saya macam memang KL ni lubuk je. Okay, kita pun mesti ulang balik. Sebab study kan. Sekarang dah memang kat KL lah. Sekarang boleh kata banyak kat KL lah, menyewa kat KL, tapi rumah family kat JB lah. Apa inspirasi Abang Nas sampai nak datang KL ulang-alik tu? Kalau saya mungkin koyak lah kalau ulang-alik pergi KL. Penat ni nak buat kerja macam ni. Lepas tu naik apa pula masa tu? Peluang tak datang selalu. So bila orang dah jemput, even kat Kuala Lumpur ke apa, saya cakap tak apalah, why not kalau benda tu membantu kita and benda tu mengajar kita something yang lagi better, yang lagi hebat ke apa, kita pergilah. So saya cuba. Saya dah pergi sekali ke KL, saya balik, saya post video, dapat impak yang best. Pergi lagi KL, balik JB post video, orang nak lagi. So bila viewer dah bagi semangat macam tu, saya cakap okay, tak apa, kalau viewer boleh support aku, kenapa aku tak boleh nak push diri aku untuk jadi lagi better. So saya pun ulang alik lah. Ni saya cakap kat orang lah, kalau kita dah minat, kita takkan rasa penat. I see. Sebab saya dah memang set diri saya memang minat menjadi content creator, menjadi pelakon lah. So bila saya dah start letak yang saya nak, okay, saya nak mula, kita kena habiskan apa yang kita dah mula. Whatever it takes, kita kena habiskan. Yang paling best lah, saya dapat berlakon untuk Astro Citra, telefilm, tajuk dia Cubit-Cubit Cinta. And benda yang saya paling tak expect, masa saya dapat call daripada production tu, saya ingat saya dapat extra. Sebab kita siapa je macam biasa-biasa je buat video. Saya macam okay lah. Tapi Nas, awak dapat watak main tau. So saya masa tu tak faham main tu apa benda. Rupanya hero. Saya kata hero. Awak bergandingan dengan top diva Malaysia. Macam tu ayat dia. Saya kata siapa? Sharifah Sakinah. Terus break emergency tepi. Betul kan ni bang? Cakap betul. Dan saya fikirkan awak berminat ke tak?
Jujur cakap, saya masa tu tak nak. Sebab saya tahu saya Belum mungkin level. ada bakat dengan video sendiri, tapi bila berhadapan kamera orang mungkin jadi lain. So saya tak nak. Sampai ada satu sahabat saya kat JB ni kata, saya nak join telefilm tu sampai kena jumpa dengan a few member untuk tanya pendapat, patut tak aku join. Sampai ada satu sahabat kat JB ni cakap dengan saya satu ayat je, Nas, dekat Malaysia ni ada ramai orang, semua orang berlumba-lumba pergi casting, pergi Astro, ada yang tak dapat masuk Astro pun. Engkau dah di offer, orang dah buka pintu, tinggal masuk je jalan. Apa yang kau tak bersyukur? Besok saya terus pack baju pergi KL. Saya kata, saya call Astro semua, kata okay, on. Walaupun shaking, menggigil, anxiety semua ada time tu. So kita first time berlakon TV, biasa berlakon video sendiri. So macam dia nak create chemistry time tengah set tu pun agak itu pun satu hal jugalah. Sebab saya ada chemistry dengan Kina, Sharifah Sakinah. Ada chemistry pada hari ke-5 macam tu. Dan nak habis baru saya dapat borak dengan dia yang macam memang member punya borak rancak. Ya betul. Sampai saya kena sound dengan leader of the cameraman tu. Apa nama dia? DP lah. DP lah. Director fotografi. Okay, saya cerita sikit. Scene tu kat barista buat air. Barista kan besi kan dia punya kan. Action, kamera ni dia kata action. Tiba-tiba kat mic bunyi kata. Lepas tu diorang cut bunyi apa tu? Tahu tak bunyi apa? Lutut saya sebab gigil. Itu saya cakap alamak. Macam mana tu? Terus cameraman sound, kau ni boleh berlakon tak? Dia cakap boleh berlakon tak? Boleh berlakon. Kau kalau buat video pandang macam tu. Kita terkejut macam tu. Saya macam dalam hati saya macam relax first day kan. Tapi saya kena faham dia juga. Dia pun kerja. Ya betul. So apa saya buat, saya still gigil lah, tapi saya ke belakang sikit. Sebab kalau saya di dekat dia kan kata pakai lutut tu belanggang sampai satu ni punya nervous gila. Malunya time tu cakap gagal. Time tu dah rasa gagal lah, macam tak boleh. Tapi fikir balik, peluang tak datang selalu. So kita tak apa, ni mungkin cabaran buat kita. Langgar buat actually, okay buat actually. Lama okay. Awal-awal itu satu pengalaman yang tu kau menggigil lah masa tu. Blank, bukan gigil. Dia blank. Tak gigil, tiba-tiba tak pandai berlakon, tiba-tiba skrip tak hafal. Nampak memang tu kena marah dengan DP. Yeah. Sebab DP ni kenapa dia akan marah? Sebab dia ikut time tau. Dia ikut time, dia akan set ikut time sebab dia dah fikir dah jam berapa kena habis, sebab dia dah kena move for the next location dan next scene. Jadi kalau dia tak dapat habiskan dalam masa yang assistant director dah tetapkan, akan ada masalah kat dia nanti. Dia pun akan jadi balik lambat, sewa barang pun akan jadi, yelah kalau overtime dia akan jadi meningkat. Itu saya tak tahu lah. Dia ada timing dia kan? Dia ada timing dia. Kan dia kena ikut actor. Dia lari sehari je easily makan 10,000 atau belas ribu. Ada tak halangan-halangan terbesar masa awal permulaan nak pergi ulang alik tu pun modal juga kan? Kalau kata pasal halangan ulang alik JBKL tu, of course masalah kewangan. Tapi tak tahu bila niat okay, every time saya ke KL tu Allah mudahkan lah. Ada je lah duit yang cukup memang ngam-ngam untuk ke KL. Tapi gunakanlah walaupun terpaksa ikat perut ke apa. Pada awalnya tak adalah ikat perut yang sampai tak makan 3 hari tak adalah. Cuma kalau terpaksa cut kos untuk makan, cut budget, dan okay je. Asalkan saya happy dengan apa yang saya buat. So bila saya dah start shooting buat video ke apa, saya tak fikir lah makan apa semua. So kalau halangan lain pula, dia ganggu sikit lah fokus untuk study pada masa tu. Tapi saya fikir kalau benda ni boleh bagi makan, dan fokus benda yang kita boleh bagi makan je. So macam saya terus je buat study video. Apa dulu? Saya dulu ambil course engineering mechanical electronic. Jauh tu. Dia jauh. Masa form 5 ambil account, masuk belajar ambil engineering, sampai belajar je jadi influencer. Tapi Tuhan tu takkan bagi mudah-mudah. Maknanya macam lapang je sepanjang jalan, tak adalah. Mesti ada a few. Dugaan macam saya kena hack. Tadi saya kata kena hack. Cerita halangan tadi, okay, member cerita belakang pun ada bukan cerita belakang. Dia macam adalah beberapa rakan belajar. Saya kan suka buat video hari-hari kat rumah sewa tu sama belajar. So ada seorang member ni, sound saya dia cakap, "Kau ni aku tengok hari-hari buat video macam tak ada live." Saya senyum, saya cakap, "Tak apalah, ni minat aku, hobi aku, biarlah aku buat." Buatlah. So by a few months later, nama dah mula dikenali, follower dah mungkin naik. Orang yang sama yang cakap tak ada live tu, tiba-tiba DM balik, "Salam bro, Bin nak ajak aku masuk video." Saya tercengang. Saya macam, bukan kau kata aku tak ada live ke? Macam kenapa sekarang kau nak join macam tu? Itulah halangan dia lah. Lepas tu kecaman-kecaman kat media sosial ada juga. By the time saya buat watak nenek, watak mak kan saya pakai tudung. Saya pakai baju kelawar apa semua. So ada yang menyentuh isu agama lah. Tapi benda tu betul lah. Kita tak boleh menyerupai perempuan. Cuma zaman tu saya mungkin jahil lagi. So saya fikir macam okay, tak boleh menyerupai perempuan. Tapi kenapa rancangan-rancangan dekat TV ada yang menyerupai perempuan dan orang terhibur, tak ada siapa hentam. Ya betul. Kenapa bila content creator buat kena hentam? Dia jadi tak adil kat situ. Pada saya lah. Tapi apa yang orang tegur tu betul lah. Cuma saya macam terkilan sikit lah. Tapi macam okay, tak apalah, untuk kebaikan dan tak apa. Tu yang saya dah stop buat watak nenek, watak mak. Tapi yelah, memang berlaku sedikit ketidakadilan lah kepada content creator. Sebab dulu yang pernah kena benda ni juga dulu ialah Alif Irfan dulu. So apa yang Alif Irfan buat ialah
Dia sebenarnya banyak ambil inspirasi daripada luar juga. Antara inspirasi dia ialah macam drama rempit, cerita rempit. Dia tengok dekat TV boleh dipotretkan seorang wanita pakai, minta maaf cakap, agak ketat, lepas tu naik motor and then bersama dengan lelaki, and then jalan sana jalan sini. Memang satu contoh yang tidak baik, tapi masa tu dia timbulkan persoalan yang sama lah. Kenapa kalau masa dia buat orang nak marah dia? Sepatutnya kalau orang nak marah, sepatutnya orang marah start daripada kat TV tu. Betul. Dan saya rasa macam betul juga sebenarnya dekat drama-drama banyak je adegan-adegan yang tak proper lah. Contohnya macam walaupun kita tahu yang ini dah berkahwin, tapi dia akan buat adegan suami isteri dengan orang lain pula, kan, bersentuhan, ada pelukan. Tapi somehow dekat media mainstream benda tu dah jadi benda yang normal. Itu yang saya terkilan. Saya macam just takkan sebab title, maknanya kalau orang tu pelakon, dia dibenarkan buat semua benda. Ya, betul. Kalau orang tu belum tahap pelakon, just content creator media sosial underground lah, orang kata underground je, tak boleh. Tapi ada jugalah content creator yang dengan cara kreatif dia, contohnya macam Ryan Bakri dia hanya memakai tuala dan diikat dekat kepala dia, dan saya rasa itu saya rasa tak melampau lah. Dan tak tahap menyerupai wanita. Tapi orang boleh terima watak dia, ni watak mak, macam tu. Mungkin itu benda antara benda yang saya dulu tak terfikir pun. Betul lah. Genie siapa dia buat tu lah. Menarik. Sebab time saya mungkin teruk sikit sebab saya memang betul-betul baju kurung. I see. Tudung betul-betul tudung mak punya. Takkan nak make up pula, nampak pelik pula sebab saya kalau make up macam Jananik nanti cerita ni. Itulah. Boleh cerita sikit pasal beberapa genre yang Abang Nas dah try dan apa yang dah explore, apa yang bagi impact. Tadi pasal motivasi. Tadi asalnya dia mula dengan motivasi kan. Lepas tu cuba konten apa pula? Dia sebenarnya tak banyak. Kita orang dah pernah buat video kelakar macam saya kata tadi, jadi nenek, jadi mak. Tu pun sebenarnya alhamdulillah dapat sambutan. Cuma disebabkan kena tegur bahagian komen yang pakaian, so saya stop yang tu. Kita orang main konten macam sekarang tengah naik kan, konten POV tu, POV ni pun kita orang buat juga. Ada juga sambutan, cuma dia tak mencapai KPI kita lah. KPI mencapai view yang kita nak lah. So try motivasi balik. Pun kalau motivasi saja tak ada lawak langsung, dia tak kick juga. Tak pergi juga. Dia tak pergi juga. So saya fikir macam mana? Saya try buat research influencer lain. Saya tengok yang buat kakak dah buat kakak. Yang buat borak pasal agama, ustaz-ustaz semua dah buat agama. Motivasi. Saya tak jumpa lagi mana content creator yang buat lawak lepas tu motivasi ataupun dalam bentuk drama. So kita orang try. So bila buat tu, yang boleh kata kick lah, yang macam mendapat sambutan, yang sebab orang suka ada jalan cerita yang ada lawak campur dengan motivation, and tutup dengan lawak balik ataupun tutup dengan motivation je, macam itu. I see. And then untuk pengetahuan semua, kita orang pun sebenarnya pernah keluar lagu. Tapi saya macam pernah tengok lah. Kita pernah keluar lagu. And lagu first kita orang dah ada 2 lagu, which is Yang Tahu dengan Hati-Hati. Tapi yang mendapat sambutan yang agak luar biasa, lagu Yang Tahu lah. Tapi sayangnya kalau korang search sekarang, mungkin ada tapi bukan daripada page kita orang lah, sebab dah kita punya page dah kena hack. Lagu tu mendapat hampir 1 juta tontonan. Itu yang kat YouTube ke mana? YouTube lah. Yelah, sebab yang Abang Nas tak cerita lagi, akaun YouTube pula kena hack. Dah lah awal-awal Instagram kena. So apa cerita sebenarnya? YT tu saya rasa salah saya sebab saya tekan link. Untuk pengetahuan, YT tu kena hack. Lepas tu beberapa lepas tu FB pun kena hack. Tapi alhamdulillah FB kita dapat balik, YT kita dapat balik. So kita terpaksa buat channel baru untuk YT, and FB jalan macam biasa je lah. So untuk naikkan balik YT tu rasa macam saya belum dapat kekuatan lah. Belum ada kekuatan yang kukuh untuk buat balik. Sebab YouTube kan mudah sebab saya main short film. Kita tak main konten-konten lain. Saya lebih gemar, saya suka je buat podcast, buat macam horror ke apa, cerita-cerita. Semua saya lebih suka kepada drama sebab saya suka lakon. So saya suka berdialog. Jadinya untuk buat balik benda tu, untuk buat short film kan dia makan masa banyak, makan tenaga banyak, tenaga orang je, masa orang je. So talent apa semua. So nak buat balik benda tu, saya fikir relax dulu lah. Mungkin tahun ni saya panggil tahun rehat lah. Tapi even tahun rehat pun kita still push kat IG, FB, TikTok untuk konten yang pendek lah. Dan baru-baru ni pun kita orang dah start buat drama. Macam saya rasa video tu video pendek, tapi orang keliling kata itu dah macam short film. So saya macam dan dia kata teruskan. So kita orang teruskan lah. Dan sekarang dah ada sampai episod ke-9. Asalnya post yang episod 1 tu tak ada episod pun, just post random. Komen berit, next, sambungan. Okay lah, cuba lah buat part 2. Next, sambungan. So saya cakap dengan tim saya, okay, aku nak jadikan benda ni drama. Kita buat terus 10 episod. Angan-angan je sebut je acah-acah kan, 10 episod. Betul-betul sedar tak sedar hari ni dah masuk episod ke-9. Baru semalam post episod 9. So macam dah 9 episod. So alhamdulillah daripada episod pertama sampai ke episod ke-9 tu konsisten. Semua M. Saya cakap
oh ni dah lain macam ni dah. Saya rasa untuk saya punya personal sendiri saya rasa macam okay, aku dah another level untuk saya punya side lah. Kenapa daripada dulu tak terfikir buat macam ni, maknanya buat drama berepisod. Saya ingat konten short film ni dah mati. Saya ingat dah tak ada orang minat lah. Sebab bila kita buat konten short film, view macam menurun lah kalau nak bandingkan konten-konten orang lain yang contoh macam Alif Irfan buat yang lebih kepada spontan, game show dan sebagainya. Saya nampak macam jauh sangat gap tontonan dia. Contoh macam dia boleh capai tontonan macam dalam masa sehari boleh capai 500,000, 300,000 ataupun dalam masa seminggu 1 juta lebih, 2 juta lebih. Tapi bila kita buat macam ni nak 100,000 pun payah ni. Betul. Jadi saya ingat benda tu dah mati. Last time saya dapat panggilan daripada Pak Mat Western lah untuk saya hasilkan satu skrip untuk short film yang dia nak buat. Dalam hati saya takut sebenarnya. Sebab saya dah lama tak buat short film satu. Yang kedua saya ingat memang short film ni dah mati. Jadi saya cuba ambil konsep yang biasa Pak Mat Western buat, yang mana dia ikut trend. So saya ambil lah trend pasal isu rumah tangga tu. Cumanya kat situ orang ingat saya cerita pasal satu family ni, yang mana kisah rumah tangganya 7 tahun. Saya sebenarnya tanpa tak sengaja memang saya tulis 7 tahun tu, tapi saya tak tahu pun isu rumah tangga dia pun 7 tahun. Oh ya, relate pula. Jadi orang komen kata macam satu family tu je. Tapi kalau ada yang family tu yang terasa, saya minta maaf siap-siap kat sini. Sebab saya tak ada niat nak perli ke apa. Sebab saya nak buat cerita pengajaran. Dan rupanya orang nak video-video macam tu, nak video-video pengajaran yang ada kaitan dengan isu-isu terkini. So naik tontonan tak tahu lah, dekat 6 juta, dekat campur dekat platform lain mungkin 7 juta lebih, hampir 8 juta lah. Ramai banyak. Ramai, memang viral masa tu. So saya terkejut lah. Saya ingat short film ni dah mati. Rupanya ramai orang nak tengok lagi. Dia jadi hidup sebab relate. Orang suka benda yang menyentuh hati. Betul. Tapi tak semua macam lapisan umur yang ada rasa macam tu kan. Kalau macam budak sekolah tak tahu ada orang faham ke tak benda tu. Macam saya rasa yang 7 juta tadi tu, semua kebanyakannya orang yang dah mungkin dah berkahwin dan dah sampai tahap dewasa lah. Atas 20 lah. I see. Faham. So mana Abang Nah dapat idea-idea video dan sebagainya? Sebab saya nampak Abang Nah ni antara yang rajin juga buat konten. Kalau tak adalah sampai 1 juta lebih follower kan. Dan konsisten tadi 9 episod lah. Apa rahsia di sebalik konsisten ni dan sebagainya? Ramai tanya sebenarnya macam dapat idea. Saya tak boleh nak jawab. Bukan tak nak jawab, sebab saya tak tahu dapat dari mana. Dia macam mana every time nak shooting, contoh shooting pukul 3 petang. Contoh kita start shoot pukul 3. Percaya tak saya buat skrip pukul 1? Ya betul. Sebab ada orang kata masih orang prepare sehari sebelum, at least lah, ataupun beberapa hari sebelum untuk nak kena brainstorm. Saya cakap tak. Saya cuma duduk termenung, menghadap view apa-apa, ataupun kadang-kadang menghadap dinding, menghadap kipas. Tiba-tiba dapat. So kalau orang tanya dapat mana, saya boleh kata Tuhan bagi ilham lah. Macam tu lah saya boleh kata macam tu. Sebab kalau nak kata dapat dari mana, saya tak ada baca buku, tak ada macam buka Google ke nak buat cerita pasal, tak ada. Nak tiru orang punya movie ke pun tak ada. Cuma tips saya tu, kalau ada yang nak jadi content creator, penyampaian tu dia lagi best kalau benda tu based on real life. Tapi saya tak katalah semua episod saya tu based on real life. Ada yang reka, ada yang betul based on real life saya, dan ada yang based on real life member. Tapi saya jadi member tu dalam video. So pada saya, kalau penyampaian kita tu ikhlas, memang kita rasa benda tu, so bila kita deliver dalam konten, viewer tengok pun viewer rasa lah. Macam tu. Oh, jadi itulah kuncinya. Kuncinya kita buat konten yang relate lah dengan viewer kita. Dan relate dengan kita juga sebenarnya. I see. Sebab bila kita rasa benda tu dan kita lakonkan balik, kita bagi, so orang akan macam betul lah, pernah kena kat aku lah macam ni. Sebab kita pun tahu apa orang rasa, dan kita pun rasa benda tu. Kalau kita reka, saya tak katalah video tu tak pergi juga. Kalau kelakar ke apa memang akan pergi. Cuma kalau kita reka, kita tak pernah ada kat situasi tu. Saya punya pattern, saya suka orang scroll bila part kat video saya tu, saya nak orang dapat something. Saya tak suka orang tengok video saya dah habis dah scroll kosong. Saya memang buat orang gelak, tapi apa yang dia dapat? Message kita nak something yang orang plus. Bila contohlah ni cerita akan ke depan nanti, kalau kita dah tak ada, nanti saya nak ada benda saya tinggalkan macam tu. Macam Arwah P. Ramli lah. Sekarang ni ada satu trend baru yang saya pernah try buat juga, tapi saya tak rasa itu diri saya lah. Pernah nampak tak konten yang kalau isteri marah, kecepatan berjalan dia meningkat 200%, pendengaran dia menurun, kekuatan dia meningkat 300%. Okey, satu konten tu saja yang buat berpuluh-puluh konten creator yang lain. Banyak ramai. Dia berbeza dengan konten-konten yang awal macam Abang Nah contohkan. Sebab tu konten-konten creator yang awal ni dia banyak meninggalkan kesan kepada mesej tu kan, orang ramai. Betul. Sebab dalam cerita dia original. Itu yang kita kekurangan sekarang pada konten creator sekarang. Jadi apa yang dia orang buat ialah nampak konten ni FYP, dia copy. Nampak konten tu FYP, dia copy. So akhirnya satu konten yang buat konten tu ialah berpuluh-puluh konten creator, dan akhirnya tak ada siapa pun kenal siapa.
Faham tak? Betul tak? Ada tak rasa Betul, macam tu? Apa pendapat Abang Nas pasal benda ni? Dia semua content creator ada satu tujuan, hiburkan orang. Ya betul. Tapi lain-lain cita rasa. Ada orang melawak, ada orang menyanyi, ada orang buat konten menari, ada orang buat POV, ada orang buat sketsa drama. So pada saya, ni saya punya pendapat whatever yang korang nak buat, buatlah. Tapi make sure jangan salah dari sisi agama dan jangan langgar undang-undang. Macam itu. Untuk TikTokers yang baru nak naik pula, betul saya akui ada yang saya tak kenal. Kadang bila orang sebut nama kita macam siapa, ni profile dia boleh buka, follower ramai, view pun ramai. Tapi kenapa kita tak tahu, tak kenal? Sebab mungkin tak lalu FYP kita. Baik. Dan mungkin macam Kokom cakap tadi lah, mungkin tak ada benda yang ditinggalkan, tak ada benda yang buat orang ingat. Title influencer ni, bahasa Melayu influencer ni kan pempengaruh. Once kita dah pilih nak jadi content creator ataupun influencer, kita kena tahu nawaitu kita tu, kita nak pengaruh orang dengan benda positif ke negatif. Baik. Contohlah ada influencer famous buat video tapi banyak carut dalam tu. Orang suka video dia kelakar. Tapi saya fikir macam ni kalau budak bawah umur yang tengok video tu, kita bagi senang lah, bodoh lah. Contoh dalam video dia sebut, kau bodoh lah kau. Dan ada budak bawah umur, mungkin umur dah 6 ke form 1 ke, tengok dia macam, kelakar lah abang ni. Dia pun ikut perkataan bodoh tu, dia bawa pergi sekolah. Dia cakap member dia, bodoh lah kau ni. So bukankah benda tu kita dah sebarkan something yang negatif? Itu sekecil-kecil perkara lah. Itu contoh lah carutan lah. Macam saya cakap, saya minta maaf sebab saya pun buat benda tu. Saya pun ada carut juga dalam video saya. Tapi saya faham mungkin macam saya kenapa ada carutan sikit sebab saya nak letak flavor dalam saya punya dialog. Letak flavor, and then in real life pun orang ada je borak benda tu. Tapi sepatutnya as content creator tak boleh sebenarnya. Tapi so kalau nak carut ke apa ke, nak buat benda-benda yang negatif dalam konten, make sure jangan sampai orang ikut lah. Sebab nanti once kita dah stop buat benda tu, benda negatif tu akan bergerak. Faham. Dari generasi ke generasi. Ya, tapi sebenarnya memang ada content creator yang tu, kita tak nak sebut siapa. Tapi bila saya tengok konten yang macam tu pun, saya sebenarnya risau lah. Bila dia banyak mencarut di dalam video dan orang terinspirasi dengan konten macam tu dan orang cuba buat dan tiru, dia akan dapat bahagian dia lah. Rantaian Saya tak tahu, yelah mungkin ramai yang terhibur sebab mungkin kita nampak konten dia spontan dan sebagainya. Tapi untuk anda di luar sana, kita tak boleh tolak tepi yang media sosial kita ni, zaman yang moden sekarang ni, even budak 5 tahun pun dah pegang telefon. Jadi kita tak naklah memberi pengaruh yang tak baik kepada diorang sampai tahap macam diorang belajar perkataan ni dan diorang sebarkan antara kawan-kawan dan benda ni jadi satu ikutan yang ramai lah. Yelah, saya tiba-tiba teringat pula pasal konten tu lah. Saya tengok memang tak boleh belah. Lepas tu saya rasa jadi marah lah. Dan kalau anak saya tengok, memang automatically saya memang terus cancel kan benda tu lah. Faham. Sebab ramai remaja sekarang, adalah saya dapat a few DM, bang macam ni cik abang nak jadi influencer cik abang. Saya tanya kenapa nak jadi influencer, sebab kata best, orang kenal. Tapi diorang kena tahu yang once dah pegang follower yang banyak, sebenarnya tanggungjawab kita besar. Apa yang kita nak bawa dekat follower kita, kenapa kita buat orang tu follow kita? Takkan for nothing. So kena sebarkan benda. Saya tak katalah nak jadi content creator kena betul-betul menjiwai agama, kena berjanggut, tak ada. Cuma kena sampaikan benda yang murni lah, senang kata, benda yang baik, benda yang jangan negatif lah, senang cakap jangan negatif. Sebab kita tak nak benda tu bergerak. Cuba bayangkan kalau kita buat konten yang positif and orang ikutan positif, contohnya konten sedekah ke whatever lah yang baik-baik. Kalau orang ikut, once kita dah berhenti buat benda ni ataupun dah tak ada kat dunia ni ke apa kan benda tu kan pahala kita bergerak, rolling. Betul. Itu betul. Saya tak katalah saya baik sangat ke terlampau alim ke, tak. Saya cuma cakap apa yang saya rasa sebab dulu saya adalah orang yang macam tu. Macam dulu saya berantai, buat video berantai, pakai gelang apa semua. So ada beberapa follower yang ikut, beli rantai juga, lepas tu beli bag macam saya. Bag tak apalah kan. Bila dia ikut, kata okay, ada yang tag saya kat story, macam Abang Nas tak, dia ambil gambar rantai, bag. Lepas tu saya macam, saya turn off kat rantai tu. Saya macam kenapa ikut sekali. Rantai biarlah aku pakai, kenapa adik ni ikut. So kat situ saya terfikir macam alamak, macam mana nak buat ni. Itu baru seorang. Saya tak tahu berapa ramai lagi yang tengok yang mungkin ikut tapi tak ambil gambar, saya tak tahu. So kat situ saya belajar macam tak boleh. Aku kena tukar. Maksud saya kat situ, kalau betul lah ada content creator yang mungkin ada lagi dia punya kenakalan ke, ada benda-benda yang bad dia nak buat juga sebab dia nak sisakan diri dia, beringatlah, ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Sebab kita tak tahu berapa ramai budak yang tengah tengok. Macam tu. Setuju. Pendek cerita, apa saja yang kita buat sebagai content creator dan kita ada follower, kita akan memberi pengaruh sedikit sebanyak pada kehidupan generasi yang akan datang. Dan kalau dia orang follow, dan kita akan jadi satu masalah lah untuk kita. Masalahnya sebab tadi dosanya akan berpanjangan. Sebab konten tu, yelah kalau kita mati, siapa yang nak delete kan? Ya, betul. Betul tak? Siapa yang nak delete kan? Konten tu akan jalan. Dan selagi mana orang tengok video tu, selagi itulah kita akan dapat dia punya saham tu lah.
So itu satu kisah yang sangat menarik. Betul. Macam-macam pengalaman yang kita dapat daripada Abang Nas kita. Kita nak ucapkan terima kasih Abang Nas sebab datang kita punya studio. Sama-sama. Terima kasih sebab Sudi join podcast kita dan kongsikan pengalaman-pengalaman yang menarik. Banyak cerita banyak lawak. intipati cerita yang saya ingat macam saya tak tahu pun Abang Nas ni seseorang yang memikirkan tentang apa kesan konten kita kepada orang lain. Dan bila kita dengar benda tu, kita rasa macam yelah, Abang Nas ni bukan sekadar content creator yang biasa, tapi content creator yang turut memikirkan apa kesan dan juga pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Jadi itu saja daripada kita di Bincang, satu kisah-kisah yang sangat baik dan sangat memberi keinsafan yang diberikan dan di-sharekan oleh Abang Nas kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Abang Nas kita. Support YouTube baru dia guys. Baru 7,000 ni. Kita nak content creator yang hasilkan konten yang baik ni. Kalau boleh kita nak naikkan dia lagi kan. Sebab hari tu dia dah kena hack pula kan. So cari Abang Nas kita, Nas Kenyang dekat YouTube. Dan jangan lupa subscribe kita juga. Sampai jumpa di episod akan datang. Bye.